Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Terima kasih kepada Syafiqah. Yang dikasihi murid di rumah sekalian dan juga sidang penonton, alhamdulillah bersiaran kita lagi pada hari ini untuk kita sama-sama mendalami satu mata pelajaran yang penting, iaitu pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, dan di depan Syafiqah, kita dah tengok kat situ bahawa pada hari ini kita akan mempelajari satu bidang daripada 6 bidang yang kita akan belajar dalam bidang ulum Al-Quran. Untuk pendidikan Quran Sunnah, kita ada 6 bidang, Syafiqah. Yang pertama ialah bidang pengajian Al-Quran. Kita ada ulum Al-Quran, kita ada akhlak Islamiah, kita ada pengajian Al-Hadis, kita ada ulum Al-Hadis dan akidah Islamiah. Dan hari ini topik kita, bidang kita ialah ulum Al-Quran. Jadi itulah dia yang dikatakan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Di situ kita akan belajar. Okey, seterusnya sebelum tu Syafiqah, kita tengok kepada format peperiksaan kita untuk SPM bermula tahun lepas, iaitu format yang baru, KSSM. Kita ada 2 bidang, bahagian A dan bahagian B, Syafiqah. Jadi untuk bahagian A ialah 20 soalan objektif pelbagai bentuk nama dia. Kemudian jawab semua 20 markah nilai dia. Maknanya satu soalan satu markah. Dan bahagian B pula ialah 4 soalan, iaitu 4 soalan besar. Satu soalan itu 20 markah. Okey, jawab semua sekali, jumlah dia 80 markah. Jadi 80 tambah dengan 20 bersama 100/100. Tempoh dia 2 jam 30 minit dan wajaran SPM yang diambil markah dia untuk wajaran dia 80% sahaja. 20 lagi pada bahagian ujian lisan, itu kertas yang kedua. Jadi kita akan bincangkan pada ini kertas yang pertama. Okey. Ustaz, saya nak tanya sikit je lah Ustaz. Sebenarnya kalau antara bahagian A dengan bahagian B tadi tu, mana yang murid-murid boleh skor Ustaz lebih lagi? Bahagian B, bahagian subjektif boleh skor kerana kita akan belajar mengkaji, menghafal satu persatu. Jadi kena fokus pada bahagian B lah, pada bahagian B. Okey. Baik, seterusnya untuk bidang hari ini iaitu ayat Makkiyah dan Madaniyah. Dalam standard kandungan kita ialah kita dapat ataupun murid dapat memahami kepentingan mempelajari ayat Makkiyah dan Madaniyah dengan menjadikannya panduan dalam memahami kandungan Al-Quran. Jadi tujuan kita belajar, kita faham ayat Makkiyah, ayat Madaniyah dan digunakan dalam kehidupan kita seharian ketika kita membaca Quran, kita memahami maksud tafsir Quran dan sebagainya kan, kita dapat dengan detail dengan lebih baik. Okey. Baik, seterusnya di antara objektif kita pada hari ini, di akhir PDPC kita Syafiqah dan murid sekalian, murid dapat menyatakan pengertian ayat Makkiyah dan Madaniyah. Nombor 2, murid dapat menjelaskan perbezaan ciri-ciri ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Yang ketiga, murid-murid dapat menilai kepentingan mempelajari ayat Makkiyah dan Madaniyah. Dan yang terakhir, murid-murid dapat mencadangkan usaha-usaha dan tindakan untuk menggunakan ayat Makkiyah dan Madaniyah sebagai panduan dalam memahami kandungan Al-Quran. Itulah 4 tujuan kita ber-PDPC pada hari ini. Okey. Baik. Pertama sekali, mukadimah dia. Okey, Al-Quran turun selama 23 tahun secara beransur-ansur, Syafiqah. Dan murid-murid sekalian, jadi beransur-ansur itu ialah maksud dia tak sekaligus. Kenapa? Tujuannya untuk memudahkan kita umat Islam untuk memahami Al-Quran, menghafal dan mengamalkan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi beransur-ansur itu pertama sekali memang perintah Allah Ta'ala kepada kita. Satu. Yang kedua, berdasarkan peristiwa yang berlaku. Contohlah berkaitan kes berzina, contohnya kan, turun ayat berkaitan zina, mencuri berkaitan mencuri berdasarkan peristiwa. Ataupun yang ketiga, berdasarkan kepada pertanyaan para sahabat. Jadi sebab itulah ia turun beransur-ansur memudahkan kepada kita umat Islam untuk memahami, untuk menghafal, untuk menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi 23 tahun tempoh yang lama. Dan 23 tahun itu ialah 13 tahun di Mekah. 13 tahun di Mekah, iaitu bermula pada 17 Ramadan ketika itu Rasulullah SAW berumur 40 tahun. Itulah yang berlaku kepada Al-Quran kita. Okey. Dan di Mekah 10 tahun. Di Madinah ialah 10 tahun. Jadi 13 di Mekah tambah 10 tahun di Madinah bersamaan 23 tahun. Itulah tempoh Quran diturunkan kepada kita hinggalah lengkap kepada kita pada hari ini kita baca itu berdasarkan tempoh tersebut. Okey, baik.
Seterusnya nombor 2, sebahagian ayat turun di Mekah dan sebahagian lagi di Madinah. Di tempat lain juga ada semasa Rasulullah SAW dalam perjalanan ataupun seumpamanya. Jadi sebahagian ayat turun di Mekah. Mungkin ketika itu Rasulullah di Mekah dan sebagainya. Kemudian Rasulullah di Madinah, sebahagian daripadanya. Dan mungkin di antara, bukan di Mekah dan bukan di Madinah pun diturunkan juga berdasarkan kepada peristiwa yang berlaku dan sebagainya. Jadi, benda itu berlaku kerana beberapa perkara tadi itulah. Pertanyaan para sahabat, perintah Allah Ta'ala dan sebagainya. Kemudian, yang ketiga, ulama telah membahagikan ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran kepada Makiyah dan Madaniyah. Jadi, bila ulama-ulama berkaitan Al-Quran, berbincang dan sebagainya, mereka telah mengkaji. Di dalam Al-Quran itu ada ayat Makiyah, ayat Madaniyah supaya memudahkan kepada kita, umat Islam untuk memahami. Kenapa? Kerana dalam ayat Makiyah ada cara berbeza. Dalam ayat Madinah ada cara berbeza dalam berdakwah kepada umat Islam ataupun kepada yang bukan Islam. Sebab itulah satu kajian perlu dilakukan untuk memudahkan kepada kita belajar, mengkaji, memahami, mendalami Al-Quran itu sendiri. Yang mana Quran merupakan panduan utama kepada umat Islam. Semua perkara ada di dalam Al-Quran. Jadi kita perlu kajian tersebut. Itu di antara perkara yang perlu kita tahulah. Jadi bila kita baca Quran, kita tahu, oh ini surah Makiyah. Biasanya ada tanda apa, Syafiqah, kalau perasan dekat depan tu? Dia ada tanda juga surah Makiyah. Ya, surah Makiyah, surah Madan. Jadi kita tahu. Secara automatiknya kita tahu. Jadi itu ialah surah yang turun di Mekah. Ini surah yang turun di Madinah. Jadi memudahkan kepada kita untuk memahamilah secara tak langsung tentang mukadimah sebelum kita mendalami lebih mendalam tu, tahu oh ini turun di Mekah, ini turun di Madinah dan sebagainya. Itu dia penjelasan daripada guru kita berkenaan dengan mukadimah ayat Makiyah dan juga ayat Madaniyah, Ustaz. Didik TV KPM